Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan dan Dr. Budi. Saya merupakan ahli kumpulan 9 dengan tajuk Bagaimanakah proses integrasi melalui akulturasi, asimilasi dan akomodasi menyebabkan identiti setiap etnik dikekalkan dan disuburkan. Saya Nur Hafizah binti Jasri akan memulakan diskusi ini dengan pengenalan. Dasar pembinaan negara bangsa merupakan satu asas bagi mencapai status negara maju melalui proses integrasi, menerusi akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Proses integrasi ialah satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Identiti nasional yang dimaksudkan ialah hubungan kaum lebih erat dan wujud perasaan hidup bersama. Integrasi juga ialah proses penyatuan semua aspek fizikal, ekonomi, politik, sosial, termasuklah biologikal iaitu kahwin campur. Integrasi boleh dikatakan lebih kepada ikatan batin iaitu ikatan perasaan, hati dan pemikiran. Pada umumnya, sesebuah negara maju dapat diukur dengan keharmonian dan perpaduan rakyat yang berbilang kaum. Proses integrasi merupakan medium yang terbaik untuk digunakan bagi merealisasikan impian ini. Hal ini demikian kerana proses integrasi merupakan asas transisi kepada penghasilan modal insan untuk memacu ke arah pembinaan negara. Apakah itu akulturasi? Akulturasi merupakan satu proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari suatu kebudayaan lain yang berbeza. Akulturasi terjadi apabila satu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeza, sehingga unsur kebudayaan asing itu akhirnya diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri. Dalam kata lain, akulturasi merupakan satu proses penerimaan dan pinjam-meminjam unsur atau perlakuan budaya antara kelompok etnik yang berbeza. Proses akulturasi tidak menyebabkan masyarakat kehilangan identiti asal masyarakat penerima. Akulturasi juga lebih mudah dicapai apabila melibatkan budaya bersifat kebendaan yang mendatangkan manfaat seperti pakaian barat. Unsur-unsur budaya yang tidak berbentuk kebendaan seperti ideologi dan pemikiran adalah lebih sukar untuk diterima. Di Malaysia, beberapa kes boleh dijadikan rujukan seperti amalan pemberian sambul berisi wang ataupun angpau dalam masyarakat Melayu. Orang Cina dan India boleh berbaju kurung, berbaju Melayu dan berkebaya. Mereka makan nasi lemak, menarik tarian-tarian Melayu seperti makyong dan kuda kepang, menyaksikan wayang kulit dan mempelajari seni silat. Memandangkan proses ini berlaku secara berterusan, maka kita dapat membezakan antara orang Cina Malaysia dengan orang Cina dari tanah besar China. Sama juga kita dapat membezakan antara orang India Malaysia dan orang India dari negara India. Walaupun mereka banyak terpengaruh dengan budaya kaum Melayu, tetapi mereka masih dianggap sebagai orang Cina dan orang India karena mereka masih mengekalkan identiti asal mereka. Apa itu asimilasi? Asimilasi boleh didefinisikan sebagai proses pencantuman dan penyatuan kumpulan-kumpulan minoriti ke dalam kumpulan majoriti sehingga membentuk satu identiti yang sama berdasarkan kumpulan yang lebih besar. Asimilasi ini merupakan proses integrasi satu hala. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan asimilasi, di antaranya ialah etnik berbeza budaya. Yang kedua ialah individu di dalam ataupun di antara etnik yang sering berinteraksi dalam tempoh yang lama.
Kumpulan minoriti yang mengikuti kumpulan majoriti ini akan kehilangan pegangan asal, agama, budaya, dan juga bahasa. Minoriti ini harus mengikuti cara kehidupan majoriti. Sebagai contoh yang boleh kita lihat ialah masyarakat Cina yang menetap di Indonesia. Malaysia telah menerapkan konsep asimilasi dalam kalangan penduduknya sejak sekian lama. Walau bagaimanapun, konsep asimilasi yang diterapkan oleh penduduk Malaysia adalah tidak sama dengan konsep asimilasi yang berlaku di sesetengah negara, di mana etnik-etnik lain dipaksa untuk mengikut identiti majoriti sehingga etnik minoriti kehilangan identiti asal mereka. Konsep asimilasi di Malaysia sangat unik, yaitu dengan menerapkan penerimaan budaya setiap etniknya. Antara contoh asimilasi budaya yang berlaku di Malaysia adalah seperti penerimaan amalan rumah terbuka semasa perayaan dan amalan mengundang semua masyarakat daripada pelbagai etnik untuk turut bersama-sama merayakan sesuatu perayaan budaya etnik yang ada. Pinjaman budaya boleh berlaku dalam pelbagai aspek. Asimilasi budaya pula boleh berlaku dalam bentuk pinjaman budaya kebendaan, yaitu budaya yang melambangkan sesuatu kebudayaan secara langsung seperti pakaian, makanan, seni, bina, kesenian, kraft tangan, permainan tradisional, kaligrafi, dan simbol. Selain itu, pinjaman budaya juga boleh berlaku dalam bentuk budaya yang dihasilkan daripada kepercayaan adat dan undang-undang dalam masyarakat seperti adat perkawinan, adat kelahiran, adat kematian, pantang larang, nilai, perayaan, bahasa, dan agama. Nama saya Jeneline Nipong. Hari ini saya akan membentangkan tentang akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi merupakan proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyadari serta menghormati norma dan nilai kumpulan etnik lain, dengan tetap mempertahankan agama dan budaya hidup masing-masing. Cara mereka mempertahankan budaya mereka adalah bersetuju untuk menghentikan konflik antara kumpulan majoriti dan minoriti dengan mengadakan interaksi secara aman damai. Oleh itu, minoriti harus mengikuti cara hidup majoriti. Konsep ini dapat dilihat berlaku di Malaysia kerana setiap kumpulan majoriti maupun minoriti bebas mengamalkan kepelbagaian bahasa, budaya, agama, dan kepercayaan masing-masing. Suasana kompromi ini seterusnya membolehkan kelompok-kelompok yang terlibat meneruskan identiti serta sikap mereka yang berasingan. Oleh itu, penyesuaian amatlah penting sebagai satu dasar untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan etnik. Kejayaan atau berkesannya penyesuaian ini sebagai satu dasar amat bergantung kepada sikap golongan pemerintah dan kelompok-kelompok etnik berkenaan. Aplikasi proses akomodasi adalah sangat penting dalam perpaduan dan integrasi kelompok etnik di Malaysia. Malah ia dianggap sebagai satu proses yang paling utama lagi kritikal yang sudah diterima dan dihayati oleh semua kelompok etnik di Malaysia, sama ada secara pribadi atau kolektif. Ini terjadi disebabkan sikap positif saling menghormati antara kelompok etnik terhadap nilai dan norma masing-masing yang kita boleh ungkapkan sama tapi tidak serupa. Konklusi daripada tajuk kami hari ini adalah integrasi etnik tidak wajar dilihat dari sudut luaran saja, tetapi lebih penting dilihat dari sudut konseptual.
dalam konteks Malaysia, kita dapat perhatikan Malaysia terdiri daripada pelbagai jenis etnik. Maka lahirlah konsep yang telah diguna pakai oleh para sarjana, di mana konsep ini digunakan untuk memahami tahap integrasi dalam masyarakat seperti akulturasi, asimilasi dan juga akomodasi. Selain daripada itu, aspek-aspek yang berteraskan kebudayaan kebangsaan sewajarnya dipelihara kerana kebudayaan kebangsaan adalah berteraskan kepada asal rantau ini. Aspek ini kita dapat lihat di proses integrasi akomodasi, di mana setiap kumpulan etnik telah sedar dan menghormati norma dan juga nilai kumpulan yang lain, tetapi mereka tetap mempertahankan budaya masing-masing. Seterusnya adalah unsur-unsur kebudayaan yang lain, di mana unsur kebudayaan yang sesuai dan wajar boleh diterima untuk menjadi unsur kebudayaan kebangsaan, seperti kita dapat lihat di proses akulturasi, di mana berlakunya penerimaan unsur budaya yang berlainan dari satu budaya, dan juga proses asimilasi, di mana berlakunya percantuman antara kumpulan etnik yang berlainan namun dapat membentuk satu budaya dan identiti yang sama. Islam telah menjadi sumber penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan mengikut acuan Malaysia. Berarti sudah pembentangan kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih.